Alright, Assalamualaikum semua. So, kejap kita tunggu Firdaus sekejap. Alright. Wah, Naim kat kamera. Okay, nice. Okay, so kejap kita tunggu lagi seorang, Firdaus. So, semua orang apa khabar? Dengan kes dah naik, saya harap semua orang duduk rumah je lah jangan nak lepak-lepak dengan kawan-kawan. Boleh, tapi jarak ada SOP pakai mask, okay? Baik, Naim cikgu. dekat mana? Duduk Dekat kat mana? rumah cikgu. Dekat Kedah. Rumah, Kedah. Okay. Ya. Daus. Okay, Daus dah masuk. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ni kita ada satu subtopik kita nak habiskan. But before that, wah dah okay, dah buka kamera. Siapa nak buka kamera boleh buka. And kalau awak nak unmute pun boleh, nak tulis kat chat box pun boleh. Okay, lepas tu sekarang ni baru pukul 2 lebih. Saya harap semua orang dah makan tengah hari lah dengan semua sini Muslim kan? Dah solat belum Zuhur? Alright. Bagus. Jadi Encik Suhaila bagi emoji. Main emoji. Okay, so saya dah record dulu untuk saya tak terlupa nanti. Saya nak bagi recording kat awak kalau awak nak revision. Okay, so saya nak minta tolong awak. Saya nak tengok awak ingat ke tak apa kita belajar minggu lepas untuk subtopik penakulan ni lah. Okay, so jap saya bagi Google Jamboard, link Google. Awak cuba tulis apa yang awak ingat. Kalau tak ingat pun, cuba ingatkanlah apa yang awak ingat. Kejap ke Jamboard. Pergi ke chat box. Okay, paste. Send. Okay, saya dah send. Awak pergi kat muka surat paling depan. Okay, share screen. Kejap. Okay. Ni Google Jamboard kita. Okay, awak tulis je. Awak semua belum masuk Dapat tak masuk? Okay, dapat. Okay. So, awak tulis je apa-apa yang awak ingat. Anything at all. Tu. Perkataan ke apa ke, tulis je. Dekat slide paling belakang ni. Boleh tak tu? Ada apa-apa masalah ke? Saya macam nampak awak tak ada tulis apa-apa. Kejap. Okay, dah ada. Okay. Tak ingat. Okay. It's okay. Kejap lain cikgu slow. Okay. Sure. Nampak Naim? Awak punya tu kamera. Tak apa. Ada jika maka. Okay. Jika maka tu awak advance ni. Ni pembelajaran hari ni implikasi. Okay, tak apa. Lagi satu respon. Saya nak lagi satu respon. Cukupkan 4 lah. Lagi satu respons. Boleh tak? Pernyataan dapat ditentukan nilai kebenaran betul. Kita ada pernyataan sama ada pernyataan ataupun bukan. Lepas tu pernyataan itu benar atau palsu. Betul? Pernyataan benar atau salah. Betul? Okay. So, terima kasih participate kat Jamboard ni. So, kita nampak ada empat orang. Kasih seorang satu kan ni. Saya percaya awak semua bagi seorang satu. Okay, jadi tanpa menangkan masa, kita masuk kepada slide kita pada hari ini. Alright, kejap loading Boleh nampak tak skrin? Kalau boleh, thumbs up sikit. Okay, baik. Thank you. So, hari ni kita nak habiskan subtopik pernyataan. Baik, Cikgu Aziz. Okay, let's go. So, kita ada 4 segmen pada hari ini. Yang pertama, implikasi. Macam tadi ada seorang yang advance tu, jika maka, inilah dia implikasi. Lepas tu, yang kedua, kita ada penyangkal. Nanti awak tengoklah macam mana nak menyangkal satu benda tu jadi palsu. Dia benar, tiba-tiba jadi palsu. Okey, yang ketiga kita ada identiti berpasangan. Nanti akan adalah segmennya. Dan yang keempat,
ada subtopical quiz. So jangan risau, sikit soalan simple-simple je. Okay, so kita terus masuk dekat implikasi. By the way, ada dengar ke bunyi kipas? Saya buka kipas ni. Tak ada, okay. So, menggabungkan dua pernyataan dengan implikasi. Kalau minggu lepas, kita dah belajar. Boleh menggabungkan pernyataan dengan perkataan dan atau. Okay, so, Daus okay, Daus? Okay, okay, okay. So, saya bagi contoh kat sini. Jika cipher dapat menyiapkan kerja sekolah, maka cipher digunakan untuk bermain permainan video. Permainan apa kita tak tahulah. Dan mungkin mak bapak Cypher ni mungkin agak strict sikit, strict parent. Tak boleh main game, kena buat kerja sekolah dulu. Okay. Tapi tak apalah, tu benda yang bagus lah kan. Untuk Cypher kena siapkan kerja sekolah dulu. Jadi implikasi ni terdiri daripada P dan Q. Jika P, maka Q. Dan P ni adalah anti-jadian. Memang namanya macam tu. Dan Q adalah akibat. Jadi saya nak minta mungkin Firdaus, boleh tak daripada poin nombor 2 tu, awak cakap dengan saya apa P dan apa Q? Cikgu, dengar ke? Dengar. Ya betul. Boleh, boleh. P antarjadian dia adalah cipher dapat menyiapkan kerja sekolah. Akibat dia, cipher digunakan untuk bermain permainan video. Okey, okey. Nice, nice. Betul, betul. Apa yang Daus cakap tu memang betul lah. So, apa yang saya colourkan warna hijau tu awak dah nampak, itu P lah. Dan yang warna ungu tu Q. Dan implikasi juga kita boleh tulis dia dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Tapi untuk pernyataan ini macam tak sesuai lah, kita tak tulis macam tu. Nanti akan ada contohnya. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Semua faham P dan Q, antijadian, akibat. Okay, kita tak payah borak banyak, kita terus ke contoh. Ni saya ambil daripada awak punya book text. Nanti awak boleh tengok juga, saya letakkan kat sini. So, ini jika P maka Q. Dan dia dah bagi siap-siap antijadian dan akibat. Jadi mungkin saya boleh minta, tak apalah, saya cuba buatkan dulu untuk awak. Okey, A, antijadian dia K boleh dibahagi tepat dengan 5. Dan akibatnya K adalah ganda 5. Jadi, kita nak jadikan dia jika P maka Q. P adalah antijadian. Jadi kita boleh sebut jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, akibatnya adalah maka K ialah gandaran 5. Untuk P boleh tak saya nak minta mungkin Iza? Iza ada? Iza boleh tak? Boleh bagikan bentuk implikasi bagi pernyataan P. Boleh cikgu. Okey. Okey. Untuk B tu, jika set K subset kepada set L, maka NK lebih kecil daripada ataupun sama dengan NL. Betul ke cikgu? Kita cuba tengoklah kita cuba tengok. Okey, betul. Maksudnya Iza berjaya lah meletakkan antijadian dan akibat pada tempat yang betul. Jadi tahniah untuk Iza. Tepuk tangan sikit guys. Okey, okey. So, macam itulah. Jika P, maka Q. Saya nampak buat semua aktif Okey. Sekarang kita terbalikkan pula. Tadi kita buat jika P maka Q. Sekarang dia dah kasih jika P maka Q. Kita nak classify antijadian dan akibatnya. Jadi saya rasa tadi saya dah bagi contoh je. Saya terus go for it lah. Jadi mungkin Suhaila, boleh tak awak buatkanlah terus dua-dua A dan B. Apakah antijadian dan akibatnya Suhaila? Antijadian Okay. untuk A cikgu. Kalau boleh A sajalah boleh. Okay. Antijadian A ialah faktor bagi 16 dan akibat adalah faktor bagi 64. Betul ke cikgu? Hampir tepat Ada tak kawan-kawan nak bantu? Hampir tepat. Awak ada point tapi hampir tepat. Mungkin Naim. Naim. Oh Naim. Ya, cikgu. Naim, boleh awak bantu Suhaila tak? Apa yang Suhaila tertinggal sikit? Dekat soalan A yang cikgu. Yes, A. Um, antijadian dia adalah X adalah faktor bagi 16 dan akibat dia X adalah faktor bagi 64. Okay, so kita cuba tengok. Betul. Jadi tadi Suhaila, awak tertinggal X ialah tu maksudnya keyword lah. Jadi dalam tajuk ni, chapter ni dia penting keyword tu. So awak just lepas jika awak copy je terus apa selepas perkataan jika tu. Itu adalah P dia. Dan Q pun samalah, selepas maka itulah awak kena copy balik.
So B pun saya rasa awak dah dapat tangkap macam mana. Just keluarkan saja. Keluar lepas jika, keluar lepas maka. Tadi saya nampak macam ada chat Siapa chat Baik cikgu. Oh, okay. Okay, so kita go. Tadi saya dah cakap boleh juga kita buat implikasi ni dalam bentuk jika dan hanya jika Q. So saya terangkan dekat awak. Kalau awak tak nampak lagi, saya bacakan dulu. Yang A, jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai 2 faktor sahaja. So macam tadi kita categorizekan mana satu P, mana satu Q. So saya boleh katakan dalam bentuk implikasi jika dan hanya jika K ialah nombor perdana. P dia, itu adalah P dia. Jika dan hanya jika mempunyai 2 faktor sahaja, itu adalah Q dia. Okey. Terusnya, contoh penyangkal ini yang saya kata tadi. Maksudnya, benda tu betul. Tapi kita boleh bagi satu contoh penyangkal untuk memalsukan pernyataan yang betul tadi. Bagi setiap pernyataan palsu, sekurang-kurangnya ada satu penyangkal. Yes. Contohnya, semua poligon mempunyai 2 atau lebih berpenjuru. Ada siapa-siapa tahu tak berpenjuru tu apa? Tak tahu. Okey, berpenjuru ni kalau dalam bahasa Inggerisnya, ya saya rasa apa semua tahulah. Diagonal. Maksudnya, daripada satu penjuru ke satu penjuru tu ada. Tapi penyangkalnya adalah segitiga tak ada. Segitiga tak ada berpenjuru. Kalau awak buat segitiga, tak boleh satu penjuru tu ke satu penjuru tu dia nak pergi tak boleh. Kan? Tak boleh. So, itulah satu contoh penyangkal untuk menafikan pernyataan tu. Okey, kita dah sampai ke part aktiviti. So, kita akan bermula dengan aktiviti pemasangan. Saya beritahu saya siap. Kumpulan 1 adalah Suhaila dan Firdaus. Nanti dekat Jamboard tadi, awak pergi ke slide kumpulan 1. Dan kumpulan 2, Naim dan Izzah. Dan awak perlu explore berkenaan dengan formula umum, akas, songsangan dan kontrapositif. Saya dah ajar berkenaan dengan implikasi kan. Jadi awak cuba tengok akas, songsangan dan kontrapositif. Awak boleh tengok daripada awak boleh tengok daripada YouTube ke, daripada Google ataupun buku teks. Buku teks pun ada. Okey, seterusnya awak kena beri nilai kebenaran. Awak mulakan dengan satu implikasi, buat je apa-apa implikasi. Kemudian daripada implikasi tu awak bina akas, songsangan dan juga kontrapositif. Lepas tu awak dah ada 4 ayat ni, awak tuliskan nilai kebenaran untuk 4 ayat ni. Okey. Kemudian lepas habis aktiviti tu awak masuk ke main lobby. Saya akan buatkan breakout session nanti. Awak akan bentangkan, kalau boleh seorang je lah. Bentangkan secara ringkas je. Saya rasa macam seminit setengah macam tu okey je. Okey, so ada apa-apa soalan berkenaan dengan aktiviti ni dulu? Saya stop sharing sekejap. Saya buatkan breakout session. Okey, kejap ya. Assign participant. Breakout session 1. Okay. Session. Kejap Macam nak tambah more session. Yes. Tu. Session 1. Okay. So, bincang kawan-kawan Jangan diam je dalam breakout session. Nanti saya akan cuba masuk juga. Okay. So, boleh masuk ke breakout session yang saya dah bagi. Okay. Baiklah. Puan Naim? Masih ada ke? Dah pergi? Okay, baik. So, hello, hai. Hai. Cikgu. Awak ada lagi ke link tadi ke nak saya bagi baru? Ada Ada cikgu. Okey, Ada, cikgu. baik. Saya nanti masuk balik. Kalau awak tak faham boleh tanya saya nanti Baik cikgu. Cikgu. Alright, cuba buat dulu. Cikgu dan Hai. Oh, hai. What's up? Awak Hai cikgu. awak ada link tadi ke? Ke saya nak bagi baru? Ada cikgu. Okey. Awak cuba buat dulu, nanti kalau tak faham saya cuba masuk balik, awak tanya saya Alright. Baik, cikgu. Okey, teruskan. Bye-bye cikgu Cypher. Bye-bye.
Awak Ni okey ke? Ada apa-apa masalah? okey cikgu. Alright, saya pergi. Ada apa-apa pertanyaan tak? Kalau tak saya pergi sebelah. Maaf cikgu, Mhm. tapi saya nak tanya kejap nah. Alright. Um, Dah masuk. Akas, rongsangan dan kontrapositif kan, jadi kena ada 4 lah kan termasuk implikasi. Ya betul. Akas ni yang anti jadian dan uh, akibat cikgu. Betul. Saya beritahu lah. Dia terbalik je kan dalam buku tahu dia cakap terbalik je. Oh, Mhm. okey. Baik cikgu, Alright. terima kasih. Alright. Kontrapositif. Assalamualaikum. Awak semua okey ke? Okey, cikgu. Ada apa-apa soalan Cikgu, tak? Saya nak cikgu nak tanya, tanya. Boleh. Saya boleh tanya. macam mana nak bezakan songsangan dengan kontrapositif? Alamak, itu saya nak awak expository sendiri, awak explore. Okey, saya faham, Kita saya cuba faham. Okey. Baik cikgu. Alright. Awak dah siap ke awak punya part? Alright. So, sekejap lagi tunggu kawan-kawan yang lain. Alright, so semua orang dah masuk ke main meeting. Akmal Naim ada ya, Akmal Naim? Okay, so kita akan mulakan dengan Fidaus dan Suhaila lah. Siapa yang akan petang?
Saya. Okey, Daus. Silakan Daus. Saya share screen ke cikgu yang share screen? Saya share lah, saya share. Okey, kumpulan 1. Okey, silakan. Okay, untuk implikasi kita orang benda ni, jika dua garis lurus adalah selari, maka dua garis itu tidak bertemu. So, untuk asas dia, terbalikkan je ayatnya, jadi jika dua garis itu tidak bertemu, maka dua garis itu adalah selari. Jadi, untuk songsangan, kita terbalikkan dua-dua, kita macam salahkan ayat tu. Jadi, jika dua garis bertemu, maka dua garis itu bukan selari. Untuk yang kontrapositif pula, terbalikkan je ayat songsangan tu, jika dua garis itu bukan selari, maka dua garis itu bertemu. Betul. Thumbs up dekat Suhaila dan Firdaus sebab berjaya buat implikasi akar songsangan kontrapositif. Semua memang betul lah daripada apa yang saya nak, daripada implikasi. Cumanya awak terlupa letak nilai kebenaran untuk semua tu. Tapi tak apa, it's okay. Ni kan proses pembelajaran, it's okay. Dalam quiz nanti awak cuba letaklah nilai kebenaran. Akan ada soalan macam tu, okay? Okay, so kita pergi dekat kumpulan kedua dah ready. Dah cikgu. Okay, silakan. Um, implikasi jika X kurang pada 5, maka X tambah 10 kurang pada 15. Maaf, cikgu Izzah tidak tulis. Antijadian X kurang pada 5, akibat dia X tambah 10 kurang pada 15. Dan itu kami tambah je doktor. Maaf Izzah ada pening sikit cikgu. Akas jika X tambah 10 kurang pada 15, maka X kurang pada 5. Kontrapositif dia, jika X lebih pada 5, maka X tambah 10 lebih pada 15 dan yang terakhir adalah songsongan. Jika X tidak kecil, maaf cikgu saya tidak jumpa simbol lagi kecil dan yang bukan tidak Okay. kecil pada 5, maka X tambah 10 tidak kecil pada 15. Okay. Tak apa. Yang penting mesej tu sampailah. Maksudnya awak tahu antijadian dengan akibat tu mana satu yang kena terbalikkan, mana satu yang kena negatifkan, is okay. Yang penting benda tu sampai. Dan saya nampak lah awak cuba nak tulis yang mana benar, mana palsu tu. Tapi tak sempat siap mungkin lah. Tak sempat siap kan. Tapi it's okay. Asalkan mesej yang saya nak awak dapat ada. Okay. So sekarang kita pergi balik dekat PowerPoint kita. Sekarang kita quiz lah boleh untuk menutup kita punya pembincangan pada hari ini, kita buat quiz ringan-ringan je. Saya akan buat live quiz kejap. Klasik. Continue. Okay, so awak boleh masuk sini ataupun awak just pakai telefon and masukkan. Saya akan sharekan link dan bagi dekat dalam Webex. Alright. Okay, boleh masuk. Kalau awak ada masalah internet sebab yelah awak nak jawab quiz sambil awak nak buka kamera, saya benarkan awak nak tutup kamera dulu pun boleh, tutup mic semua boleh. Kalau awak ada masalah. Okay, Firdaus, Taniah nombor 1, 2 Suhaila. Belum nombor menang lagi baru nombor masuk. Okay, kita tunggu rakan kita last. Izzah Atirah. Okay, so saya harap semua ready. Okay, kita just go je, semua orang jawab masing-masing, jangan tidur tau. Okay, let's go. Bising saya matikan. Okay.
Mana satu yang betul? Hmm. Terus cuba mengejar Tapi nombor satu sekarang masih Naim. Okay. Fidaus sekarang mendahului. Wah, okay. Masih sengit antara Fidaus dan Naim. Wah, angka merah semakin menaik seperti COVID-19. Come on guys. Gula. You can do it. Tahniah, 2 orang dah siap. Lagi 2 orang. Alright, saya kat sini dah 444 dan semua orang dah siap. So kita tengok. Okay, betul lah. So Tania Firdaus dapat nombor 1, Naim dan Suhaila nombor 2 dan ketiga. Jangan sedih kalau awak macam rasa tak dapat ikan apa, jangan sedih. Kita boleh belajar balik, boleh tengok balik recording ni, atau kalau tak faham boleh tanya saya balik. So kita cuba tengok soalan satu persatu lah. Yang mana awak tak faham, kita cuba jelaskan kat sini sekarang. Okey, berdasarkan pernyataan di bawah, cakap dia pernyataan jenis apa. So kita ada segi 4 tepat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. So kita tahulah benda ni palsu sebab segi 4 tepat kan macam ni. Sisi dia panjang dengan tinggi itu memang tak sama. So tak sama, palsu. Macam tu je. So kat sini ada satu player yang salah. It's okay. Mungkin keliru kan. Segi 3 segi 4 tepat, segi 4 sama. Okey. Yang kedua, jadikan pernyataan majmuk ini pernyataan yang benar. Jadi dia dah kasi X dan Y memang dah benar lah. Jadi kita kenalah cari yang mana benar. Maksudnya dia ada dan atau. Tapi kedua-dua ni kalau kita buat pun memang benar. So kena ambil dua-dua lah. Mungkin ada sesiapa yang tertinggal Kasi tertinggal nak ambil satu. So tu yang salah, tapi it's okay. And then kita kena bina implikasi. Yang ni saya akan simak balik sebab ini kena tuliskan. Mungkin yang salahnya dalam part penulisan awak. Cumanya awak ada idea tu kan. Mungkin. Okey, seterusnya nyatakan rumus AKAS. Just implikasi tukar Q dan P je lah. Jika Q maka P. Yes, betul. Ada 2 orang terkeliru P dan Q. Mungkin teringat implikasi. Masih dihantui dengan implikasi. It's okay. So, yang seterusnya adalah songsangan juga. Nampaknya tak ada siapa. Tapi mungkin awak salah tulis je. Tak apa, nanti saya cek balik.
Dan kemudian yang nak bagi penyangkal memang satu benda memang ada banyak penyangkal. So ini pun satu benda juga, betul juga pasal baju lain, baju warna lain pun betul juga. Nanti saya akan cek balik sebab ni soalan yang berunsur subjektif kan. Okey, so itu sahaja untuk soalan. Jadi tahniah semua orang sebab berjaya habiskan 3.1 penaklukan matematik, subtopik, penyataan. So tepuk tangan sikit. Alright, so saya nak minta tolong awak satu perkara lagi last. Pergi dekat Jamboard yang awak buat tadi, pergi ke muka surat terakhir. Saya nak minta awak buatkan rumusan apa-apa je pasal hari ni dan juga feedback awak tentang cara pengajaran saya ataupun masalah awak hadapi. Mungkin masalah internet ke, family panggil ke tiba-tiba masa kelas tadi. Awak boleh tuliskan. Jadi saya expect ada 8 sticky note lah. Satu rumusan, satu feedback. Simple-simple je. Simple as pimple. Okay. Cikgu Aziz ajar senang faham. Terima kasih. Cakap Cikgu Insa pun boleh juga tulis je. Sebab itu penyataan yang benar. Dah difahami. Okay. Senang faham. Tertarik contoh cipher. Itu saya ambil daripada permainan video yang saya selalu main. Okay, so mungkin boleh bagi rumusan sikit-sikit pasal hari ni punya pembelajaran, konteks pembelajaran. Mungkin apa yang awak boleh bagi tahu? Mungkin general formula untuk AKAS ke? Contoh implikasi macam tu ke? AKAS terbalikan. Yes, betul. Menarik yang AKAS terbalikkan implikasi. So jangan salahkan implikasi. Dia macam ikut orang, dia nak buat step mana satu dulu. Tapi nice lah awak dapat fikirkan cara mudah untuk ingat. So lagi satu feedback saya nak, feedback atau rumusan. Okey, akmalan yang terakhir ada 4 benda, implikasi, AKAS, pasangan dan kontrapositif. Yes, betul. Dan bermula dengan penyataan lah. Penyataan yang kita dah belajar pada minggu lepas. Penyataan majmuk. Lepas tu baru kita belajar 4 benda ni. Yes. So that's all for today. So saya harap semua orang kekal sihat. Lagi-lagi kes memang tengah naik sekarang. Saya harap awak semua jaga kesihatan dan kalau balik daripada keluar tu cuba-cuba cepatlah mandi. Jangan nak baring-baring main telefon dulu, lelek dulu. Mandi dulu. Okay. So I'll see you guys on next week maybe. So be cool, be kind and stay awesome. Okay, dah. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.